Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya lewat ke Wida yang lewat? Saya pasti. Okey. Saya nak kenal. Okey, tak apa. Kenalkan diri dulu. Nama saya Wida Ruzlan, bersama saya dan saya Sir Rahman. Sama-sama kita dalam rancangan. Alright. 30 minit extra. Okay, extra sales. Extra income. Yeah. Itu orang panggil smooth, Wida. Smooth sangat. Alright. Macam giang tu tak masuk, Wida. Alright. Aduh, okay. Alright, sebelum kita mulakan, kita nak sapa sikit kita punya penonton kita pada hari ini. Yes, alright. Assalamualaikum Kak Siti Azura. Ada Kak Marjan ada hari ini. Siti Zaharia. Dan juga Kak Syahira, Syafri. Waalaikumsalam Sir. Hi Wida. Hi. Yes, so ada love lagi. Hi. Ada love. Saya dapat tak? Tengok jap. Saya dapat tak? Alah, macam tak ada je. Tak adalah, tak dapat lah. Love untuk kita berdua. Cik. Oh, okay. Alright, okay. Siti Azura kata hi Wida, hi Sir. Okay, alright. Okay, sebelum kita mulakan pada hari ini, kita tag share dalam WhatsApp, kita biarkan orang masuk dulu dalam live kita hari ini. Kan, Sir kan? Assalamualaikum. Betul. Tepat sekali. Tag kawan-kawan yang lain. Tag, kita tunggu dulu. Dia panggil kita kakak. Malunya. Nampak kakak tapi saya muda. So orang tak panggil saya kakak. Dah terbiasa kan bercakap semua kakak. Ya Allah ya Tuhanku ya. Yes. Ya Allah. Ada yang panggil Cikgu Wida tau. Cikgu Wida. Tiba-tiba dia pakat. Lepas ni kena ada whiteboard kat belakang. Assalamualaikum nak murid. Macam tu baru betul. Aduh, Wida ni pun. Mesti ada yang baru buka handphone, baru nak tekan kan. Abang kacak dan kakak you. Encik Faruzan. Ya. Satu sikit kita bagi api sikit. Panas hangat. Alright, sebab hari ni memang panas. Siapa nak tip? Ini special sikit. Ada bonus kan Sir hari ni? Ya betul, ada bonus hari ni. Sebab apa? Sebab topik kita nak cerita pasal 10 content in 10 seconds. So basically macam nak buat content lah. And the idea, macam mana nak dapatkan idea content lah sebenarnya. Sebab kalau nak cerita pasal cara nak buat content, panjang sebenarnya kan. From flow dia posting foto ke video ke whatever content yang kita nak buat. Sama ada dari segi copywriting, photo editing dan seumpamanya. Panjang lah. Tapi hari ni macam kita nak dapatkan 10 idea content. 10 idea content dalam tempoh masa 10 saat saja. Sebenarnya Wida, yang saya nak bagi malam ni bukan 10 idea content je. Dia bukan setakat boleh dapat 10 idea content je. Dia boleh dapat banyak sangat idea content dalam masa 10 saat sahaja. Tadi siapa yang tapi memang rugilah kan? Tapi tak naklah kita letak betul memang rugi. So tag kawan-kawan yang lain supaya diorang tahu berkaitan dengan kita punya sesi pada malam ni supaya dia tak terlepas. Macam mana cara anda nak dapatkan 10 idea content in less than 10 seconds. Alright. Jom. Tag apa lagi sebarkan dalam WhatsApp, share kat WhatsApp tu suruh diorang join, dapatkan 10 calon jodoh sekali. Sekejap, saya tertarik dengan satu komen. Ni Puan Syahira cakap ni Syahira cakap ingatkan dapat 10 calon jodoh sekali. Macam mana tu Sir? Tu ayat-ayat pick up line ke nanti? Okay, sebab kita nak fokus pasal bisnes sebenarnya. Kita bukan pasal jodoh Kita fokus, kita memindah kita dengan bisnes saja pada malam ni. Jadi kita letakkan segala fikiran sebagai jodoh tu kita letak tepi. Tapi kita tak tahu jodoh tu bila Sir. Alright, okay, tak apa. Kita teruskan hari ni dengan bisnes. Kita fokus berkonten hari ni. Okay. Alright, okay. Berapa orang? Betul, hari ni kita fokus pasal konten. Okay, mari saya check sikit. Sebab kasi tak nampak kan. Alright, saya check sikit. Berapa orang dah ni yang live? Alright. Come on. Ada berapa live ni? Berapa orang?
14. Alright, okay. Jom kita tunggu orang masuk. Sumber hadiah segera. Yes. Alright, sebab hari ni memang kalau tak join memang rugi. Sebab memang ada bonus, betul ada bonus, ada idea untuk buat konten, 10 konten dalam 10 saat special. Bukan senang, selalunya orang bayar tau. Lebih daripada 10 konten lah. Lebih daripada 10 konten. Kita bagi tu. Memang special. Selalunya orang bayar, ini percuma pada malam ni. Selepas ni tak bayar ke? Bukan diorang semua yang join ni semua kena bayar ke? Kena bayar. Jadi kita bawa tabung. Kita akan bawa tabung depan tu, lalu ketip sarang sikit. Kita pas tabung. Pas tabung. Okay, alright. Kak Nurmajan tag. Kak Nurmajan tag. Okay. Alright. Masuk betul. Terbaik. Tak dapat hari ni masuk. Bonus. Alright. Okay, alright. Jom kita mulakan video. Okay. Alright. Boleh kita mulakan? Ya, kita mulakan. Boleh kita mulakan. Sekarang kita sementara kita tunggu orang masuk, kita mulakanlah pasal konten ni. Sebab nak cari idea untuk buat social media konten ni sangat, bukan sukar. Kadang-kadang otak kita akan rasa jam. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada idea, betul tak? Bila tak ada idea kita ada mood. Bila tak ada mood kita update. Bila tak ada update tu mulalah sales merudum, okay? Sebab apa kat situ marketing kita stop. Bila marketing tak ada, sales pun kurang juga ya. So bila dua-dua decline lah, marketing decline, kita punya business pun akan decline, sales pun akan decline, okay? So ada pelbagai jenis social media content ataupun sharing, okay? Okay, antara dua jenis adalah satu lifestyle, satu lagi adalah values. Apa beza lifestyle dan values? Kan? So kadang-kadang kita tak tahu, kita main share je. Kadang hari-hari kita share pasal produk kan. Kalau produk je hari-hari kan. Kita tak tahu apakah jenis konten kita everyday dan apa yang orang tertarik dan kata inilah ingin tahu untuk melihat kita punya konten. Kalau kita perasan bila kita buat post dalam kita punya social media kan, ada post tu tinggi dia punya view, ada post rendah view dia. Di sini kita akan tahu jenis-jenis dia. Alright, ada dua jenis, satu ada lifestyle dan satu lagi values. Okay, contoh lifestyle macam saya selalu buat lifestyle. Lifestyle ni contohnya kita post pasal pergi vaksin. Kan? Kita pergi cucuk vaksin. Lajunya cakap. Betul. Kalau saya nak suruh saya cakap slow, boleh. Saya cuba slowkan. Alright. Contohnya vaksin sekarang ni memang so memang kira macam vaksin ni popular kan. Bila pergi vaksin je kita tak gambar. Dan vaksin. Betul. Ada setengah orang dia tak nak vaksin kan, tapi dia ambil vaksin sebab apa? Sebab nak tangkap gambar. Sebab tak kan kalau tak ambil vaksin, semua orang tak gambar dengan dah sudah vaksin. So dia pun ambil lah vaksin sebab nak tak gambar. Yes. Itu dia. Dan lepas ada yang buat video vaksin. Masuk cara masuk, cara duduk, sign tu, sign borang tu pun tangkap gambar, semualah. Ini adalah lifestyle. Apa yang dibuat, dia tangkap gambar. Kalaulah values, kalau values ni tunjuklah vaksin punya values kan, kelebihan dia, apa kebaikannya, kebaikan macam itulah, fitness, kesihatan, ini adalah values. So setengah kita sendiri, kalau kita follow Instagram ni macam KKM ke apa, kita nak tengok values, kebanyakannya values, information kat situ. So ada dua jenis. Betul. Lifestyle dan values. Contoh lagi makan. Ini favourite saya makan. Sebelum makan tergambar ayam penyet. Kecap. Masa makan apa lagi? Cekodok goreng. Cekodok. Hari ni saya goreng cekodok. Macam tu kan. Ini adalah lifestyle. Tapi kalau values lain. Values macam mana? Values pula dia resipi cekodok. Resipi cekodok hari ni. Yes, cekodok betul. ni. Resepi dia ataupun salah tu kebaikan kan, ataupun kata macam tu lebih kurang lah kan, idea. Cara masak cekodok menggunakan air fryer. Betul. Ataupun cara itulah value. Betul.
Bagi apa? Bagi garing. Dalam 2-3 minit minum air masak putih. So. Minum air masak pun ada orang komen. Cokodok pun ada. So memang dia well prepare. Bila dia live memang semua ada dalam hidangan. Lapor nanti. So kita siap awal-awal. Okay. So nampak ada 2 jenis air fryer free dari anak Eda. Uish. Itu boleh. Itu kena tunggu bos baca komen hari ni kan. Pastikan bos ada pada malam ini. Bos boleh baca. Ada dah. Dah pernah dapat dah sebelum ni Vida. Oh ada ke? Diorang dah pernah dapat sebelum ni air fryer, yes. Ada 5 biji rasanya. 5 biji air fryer yang kita berikan kepada kita punya Rania kita. Sebab apa? Bukannya sebab diorang buat benda-benda yang bukan dia buat sale ke apa, dia join training je Vida. Training dapat hadiah peluang untuk dapatkan air fryer. Air fryer tu harga dia 200 something tak salah saya. So best tak best. Bukan setakat kita bagi support in terms of training, join training, dapat ni, dapat input, dapat values, tapi kita bagi lagi hadiah cabutan bertuah. So kalau anda berminat untuk join sebagai Rania yang mana kita akan bagi support dari segi moral dan juga support dari segi teknikal, boleh hubungi nombor yang tertera di bawah. dekat sini. Dekat sini, dekat bawah. Dekat sini lah. Pandailah cari sendiri. Yes. Okay. Alright. Untungnya dari Rania bukannya mahal, RM30 je jadi ahli kan. Macam-macam ada training lagi, ada ni hari ni nampak, ada free kata bonus untuk dapat idea content lagi. Kan. Betul. Kita boleh bagi terbakar macam ni. Yes. Ini je. Itu bezanya kan. Ada lagi siapa lagi saya sambung lagi cerita pasal yang antara lifestyle dengan values. Contoh lagi, saya bagi banyak contoh malam ni. Sebab apa? Biar orang tahu apa sebenarnya nak post. Kan, sebenarnya values ke nak lifestyle, apa yang viewers ataupun followers minat nak tengok anda punya social media. Adakah banyak lifestyle, banyak contoh lifestyle dan meeting kan. So ada ramai komen, meeting sampai sini contohlah kan, ataupun dan terawih. Betul? Kan, itu lifestyle lah. Tapi kalau bukan lifestyle, dia akan tunjuk Dan sedekah. Kan, itu lifestyle. Betul, itu lifestyle. Tapi kalau values, dia more into tu lah, kebaikan bersedekah, kebaikan berterawih, kebaikan ni lah sharing, tips sharing lepas meeting ke kan. So all this Betul. values. Dan yang tadi tu adalah lifestyle. So ada 2 jenis. So kita akan tahu dari situ kita punya followers sebenarnya nak tengok apa. So from there lah kita ada idea nak buat content kita. Selalu suka lifestyle tapi kita ni tak adalah setiap masa nak update. Kak Nur Syamsina cakap. Betul. Tapi bila update lifestyle tu mesti ada orang komen. Hari ni hebat. Contohlah kan. Hari ni buat ni. Ada orang suka buat lifestyle lari-lari. Dia buat dia lari, lepas tu dia dia jogging. Workout. Ingat lagi-lagi record video sambil lari macam tu. Ya, bukan. Ingat ini video lifestyle apa ni? Video lagi post. Bukan macam tu okay. Jogging. Ada yang suka jogging. So bila kau jogging tu pun juga kata salah satu lifestyle kan. Tapi bila fitness katalah contohlah kelebihan minum air putih kan, air masak tu. Macam tu. Betul. Itu dia punya value. So boleh tengok balik kita punya social media tu, view tu banyak kat mana, post tu like tu banyak kat mana, ataupun sharing tu banyak kat mana kan. Ada ada ni Nur Ain Sakinah cakap kelakar lah Sir ni. Hari ni Sir memang blushing habis. Jap, kita tambah blusher jap. Kita boleh tambah blusher tau. Jangan main-main. Nampak? Hebat. Malam ni live tu. Aduh. Hakim Harun cakap lari. Dah buang.
Betul. Okay, saya suka komen daripada Nur Syamsina Jamaluddin. Dia kata selalu suka posting lifestyle, tapi kita ni tak adalah setiap masa nak update. Yes, betul sebenarnya. Kita kena campur-campur lah kan. Kita tak adalah sentiasa post lifestyle, tapi kita post juga value yang kita nak bagikan kepada orang lah kan. Okay, tapi posting lifestyle pun ada cara-cara dia. Kan tak semestinya kita post tu dan terawih saja semata-mata. Kan kita boleh juga posting lifestyle dalam bentuk storytelling. Dalam bentuk cerita. So macam-macam lah cara-cara lain dan juga kadang-kadang posting lifestyle pun ada value. Betul. Kita boleh combinekan those two things, dia lifestyle tapi at the same time ada value jugalah. Itu. Betul. Alright. Okay. So, sir, kita cakap pasal lifestyle dengan values kan, sebab yelah kadang-kadang kita bercerita macam kalau dalam Facebook tu banyak kan cerita-cerita especially sekarang ni musim COVID, cerita pasal COVID kan, banyaklah value-values kat situ. Betul. Kan. Lepas tu dengan yelah pandemik kata pendapatan ekonomi sekarang kan, pendapatan ekonomi rumah tangga tu terjejas pun ada dalam Facebook juga menceritakan kehidupan surrounding kan. So ini adalah kata lifestyle dan values lah, di mana dua-dua ni bila betul macam saya cakap boleh combine, boleh share. So di mana viewers minat nak tengok ataupun baca, itu yang kita akan post selalu. Okay, alright. So betul. Kalau macam tu, macam mana nak dapatkan idea-idea konten ni? Okay, alright. So, hari ni kita tak nak cerita sangat berkaitan dengan lifestyle punya konten. Sebab apa? Sebab lifestyle punya konten ni apa yang anda buat lah, apa yang berlaku dalam kehidupan anda seharian, apa yang anda buat, apa yang pernah berlaku sebelum ni. Dan dia tak semestinya benda-benda yang baik saja. Boleh jadi benda-benda tu benda-benda yang at your lowest point of your life. Boleh jadi juga benda tu. Contohnya kan, tapi benda tu janganlah sampai mengaibkan diri sendiri. Sebab apa? Sebab aib kita tak boleh buka. Okay, contohnya dia cerita pasal accident kan. Okay, so lebih kurang sebenarnya lebih kurang 2 tahun lepas saya accident ni. Lepas daripada accident tu, saya rasa macam saya terpaksa bedridden selama 2 bulan. So bisnes saya langsung tak boleh jalan. Lepas saya dah boleh jalankan bisnes pun, tapi saya langsung tak ada semangat untuk jalankan bisnes. Apa yang saya buat ialah saya cari balik kawan-kawan saya untuk dapatkan semangat. So sebenarnya anda pun boleh dapatkan semangat. Kalau anda rasa macam anda dah tak ada semangat untuk buat bisnes, boleh klik link di bawah. Saya sudi untuk layan anda, untuk naikkan balik semangat anda untuk buat bisnes. Apa macam? So contohnya macam itulah. Okay, so itu dia punya tadi apa yang saya cakap saya nak tekan link. Itu channel link. Mana link Mana link? Very convincing link. Okay. Alright. So itulah dia punya lifestyle kan, macam itulah. So lifestyle tu based on apa yang berlaku lah sebenarnya kan. Okay, so kita tak nak sangat cerita pasal lifestyle, kita nak cerita pasal idea untuk kita nak share value. So first kali bila kita nak sebut pasal value ni, kita mestilah ada niche value yang kita nak kongsikan. Takkan kita nak share semua benda. Betul tak kan? Kan kita nak share bisnes, lepas tu nak share masakan, nak share pasal rumah tangga, nak share pasal bina rumah, nak share pasal semua benda nak share kan. So kita cari kita punya niche dahulu. Carikan kita punya niche. Bila dah ada kita punya niche, barulah kita boleh fikir idea-idea konten tu. Selagi mana anda tak ada niche, tolong cari niche anda. Niche tu boleh, nak cari niche boleh Google lah kan. Sebab kita tak nak cerita malam ni macam mana nak cari niche. Malam ni kita bukan nak cerita pasal nak cari niche. InsyaAllah live akan datang, kita akan cerita pula. Pastikan anda like Saringan Amal HQ untuk pastikan anda dapat lagi value untuk macam mana nak cari niche anda untuk live kita yang akan datang. InsyaAllah. Okay, alright. So balik kepada idea tadi. So macam mana tiba-tiba kan, macam mana nak dapat idea, macam mana anda dapatkan idea konten. Okay, senang saja idea konten ni, bila sebut saja idea konten, kita punya mind tu kena always on tau. Kena always on. Apa yang kita nak always on? Nombor satu sekali ialah kita kena banyakkan membaca. Banyakkan membaca. Sebab apa? Sebab dengan baca tu, dengan membaca tu, saya punya earphone habis, alamak. Sekejap Okay, disebabkan membaca tu, anda boleh dapat banyak sangat value yang anda boleh share pula kepada anda punya viewers. Alright, so kita baca, kita dapat konten, kita tahu satu
let's say lah kita baca buku tu berkaitan dengan komunikasi. So dalam satu buku tu banyak ada cerita pasal komunikasi. Kan pada kita punya viewers. Okay. So selain daripada membaca, kalau anda tak suka membaca, jenis yang tak berapa nak minat baca, boleh juga tengok-tengok konten lain, tengok-tengok video konten orang lain, then ambil that content dan kita olah sendiri untuk kita punya untuk kita share pada kita punya viewers. Itu yang pertama sekali. Yang pertama sekali memang kita nak tak nak, you nak ada idea untuk konten, kena banyak membaca, kena banyak tengok konten, kena banyak tambah ilmu lah. So ada live macam ni, contohnya ada live macam ni kan, boleh juga join live untuk dapatkan ilmu tu. Sebab kalau tak ada ilmu, then macam mana you nak share value. So you kena ada ilmu tu lah, nak dapat ilmu tu, baca ke, tengok konten orang lain ke, join training, tengok live Sarigamai HQ 30 minit extra sama-sama dengan saya, Sir Rahman dan juga Wida Ruslan. Okay, terpulang lah, tak kisah, tapi anda perlu korek ilmu, perlu dapatkan ilmu, perlu dapatkan ilmu. Yes, itu memang always, sikit demi sikit, lama-lama banyak konten yang anda ada. So dari situlah anda boleh share kepada anda punya viewers ataupun followers anda. Okay, itu yang pertama sekali. Yang kedua, ada komen. Okay, bukan. Tag. Ada soalan ke tadi Okay. Alright, yang kedua ialah apa yang anda boleh buat selain daripada benda-benda tu, anda boleh buat satu ni lebih kurang macam ngelat sikit lah, dia macam ngelat sikit lah sebenarnya kan. Tapi boleh je anda buat, iaitu anda tanya pada viewers. Contohnya macam sekarang ni, saya tanya kepada anda semua, apa lagi tips-tips bisnes yang anda nak tahu, yang nak kami, saya, Sir Rahman dan juga Wida Ruslan kongsikan pada live-live akan datang. Sila tulis di ruangan komen. Anda nak tahu tips berkaitan dengan sales, marketing, networking, anda nak tahu berkaitan dengan pengurusan wang, anda nak tahu ni lah. So sila tuliskan apa lagi tips bisnes yang anda nak kami kongsikan, tulis sekarang di ruang komen. Kalaulah anda punya komen tu dipilih, anda akan mendapat hadiah pahala. Okay. Sebenarnya yang nombor 2 ni saya tertarik sebab saya suka. Dia more into apa viewers nak tengok, bukan kita buat sesuka hati. Betul. Tanpa kita tahu. Dia more into, memang dia apa kata, inline sikit lah. Bila inline kepada kehendak orang itu ataupun viewers, maka view dia tinggi lah, view tinggi ataupun ramai orang lagi tertarik, lagi suka, lagi bertambah follow kan. Betul. So ini dan saya paling utama sekali, dah confirm orang yang komen bagi suggestion tu kan, orang komen bagi suggestion tu, confirm dia akan tengok konten tu. Betul. Dia akan baca konten tu, dia akan tengok konten tu. Sebab apa? Sebab dia macam, ini aku yang minta, aku yang request. So tiba-tiba keluar. So dia mesti akan rasa macam appreciate. Dia macam, seronok dia ni buat konten yang aku bagi cadangan. Sebab itulah tanya viewers anda, tanya followers anda sangat penting. Ya Wida. Satu lagi engage. Lagi satu, kalau orang tu kenal. Kan kita ni sekeliling ni kadang kenal sama kenal kan. Terkenal lah. Lagi dia suka follow. Nampak tak kat situ? Kan. Betul, tepat sekali. Nah, ambil bintang. Alright. Okay. Itu cara yang kedua untuk anda dapatkan konten, iaitu dengan anda tanya followers anda. Anda tanyalah dekat dalam, kalau dah ada community kan, kalau anda ada community, kadang-kadang kita dah buat community kan, kita dah kumpulkan kita punya customer kita dekat dalam satu tempat, dan kita tanyalah dekat dalam kolam tu. Tanya boleh jadi open-ended question, macam tadi saya tanya tadi kan, apa lagi tips-tips bisnes yang anda nak tahu. Alright, untuk kami kongsikan dalam live, ataupun kita boleh tanya, okay, untuk live akan datang, anda nak tahu berkaitan dengan cara setup niche, ataupun anda nak tahu berkaitan dengan cara untuk buat video yang paling power sekali. Mana satu yang anda nak tahu? Sila tulis di ruangan komen. So kita boleh bagi close-ended. So dia ada dua pilihan je. So macam itulah. Alright, so terpulanglah anda nak tanya close-ended ke, open-ended ke. So boleh tanya pada followers anda dekat kolom community ataupun open dekat Facebook dan seumpamanya. Okay, itu yang kedua untuk anda dapatkan idea content. Dan yang terakhir sekali, nombor 3, bukanlah ada ni saja, tapi kita tak nak kongsi 3 ni je lah. Tak boleh kongsi banyak-banyak. Sebab apa? Sebab tak sempat. Alright. Nombor 3 ialah anda boleh buat konten orang lain. Recreate. Tiru-basi. Tiru-basi. Okay, bukan maksudnya kita copy-paste. Ambil dia punya konten, terus bagi kan. Sebiji-sebiji kan.
Bukan macam tu. Cara dia untuk anda recreate ataupun tiru versi, yang pertama sekali anda boleh ambil konten orang lain yang dalam format lain. Anda jadikan dia dalam format lain. Contohnya, orang A buat konten dalam bentuk video. Anda ambil video punya konten tu, anda jadikan dalam bentuk storytelling. Tapi konten yang sama, konten dia. Tapi kita ambil dia punya konten tu yang mana daripada video, kita letakkan dia dalam bentuk storytelling. Kita letakkan dia dalam bentuk gambar contohnya. Kita letakkan dia dalam bentuk drama. Kalau kita nak buat video juga kan, dia buat macam sharing macam ni. Kita buat point yang pertama macam ni, point yang kedua macam ni, point ketiga. Kita buat dalam bentuk drama. Pun boleh juga. Alright, itu cara untuk kita tiru versi lah. Ataupun boleh juga kita ambil tajuk je. Kan, katakanlah niche. Cuba tuliskan niche anda apa dia? Niche anda apa dia? Cuba tuliskan dekat ruang komen. Tulis niche anda. Apa niche value yang anda nak kongsikan pada viewers anda, tulis dekat ruangan komen. Supaya saya boleh bagi contoh terus, direct contoh. Supaya anda macam juga tu macam tu. Cepat tuliskan niche anda dekat ruang komen. Cepat saya nak bagi ni, nak tolong ni hari ni. Okey. Saya bagi contoh. Kalau dia punya niche dia tu ialah coklat kan. So dia ada dah orang-orang yang mana memang selalu buat konten berkaitan dengan coklat. So kita tengoklah dia punya konten tu. Katakanlah tajuk dia ialah 3 jenis coklat yang anda takkan makan dalam hidup anda. Nombor 1, so yang niche saya kopi. Okey, contohnya kan Syairah Syafri kata niche dia kopi kan. So 3 jenis kopi yang rakyat Malaysia suka sangat minum. Nombor 1 ni katakanlah itu video konten yang orang lain buat. So kita ambil tajuk yang sama, 3 jenis kopi yang rakyat Malaysia suka minum, tapi isi dia lain. Isi dia lain. Isi dia kita bagi benda-benda lain lah. Macam tu. So kita ambil tajuk saja, isi lain, ataupun kita ambil konten yang daripada format lain, kita bagi jadi format lain. Bakzus kopi 1. Okay. Alright. Ataupun boleh juga cara yang ketiga ialah kita ambil tajuk yang sama tapi cara deliver yang berbeza. Contohnya kalau dia buat dalam bentuk, katalah dia buat tu dalam bentuk teks kan, dia tulis kan, tapi dia buat dalam bentuk point, kita bagilah dalam bentuk drama ataupun storytelling. Okay, contoh niche kurma kan, dia kata 3 kelebihan kurma. Okay, contohnya kan dia buat dalam bentuk penulisan dia tulis 3 kelebihan kurma. So point 1, point 2, point 3. Okay, so kita ambil konten yang sama, kita bagi juga 3 kelebihan kurma, tapi kita bagi dalam bentuk storytelling. Semalam anak saya menangis kan, menangis ringgit-ringgit. Sebab apa? Sebab tak dapat membuang dengan baik kan. So saya pun fikir ikhtiar macam mana saya teringat saya pernah tengok satu konten ni, satu video ni dia share yang mana kurma boleh bantu melawaskan. So saya bagilah kurma tu pada anak saya sebanyak 7 biji, saya gaulkan dengan susu. Alright, saya bagi dia minum 1 gelas susu kurma, dia minum. Alhamdulillah selepas 15 minit dia pun dapatlah membuang dengan elok. So kita buat dalam bentuk storytelling. Sebenarnya konten tu kita ambil daripada konten orang lain je. So kalau anda nak lagi konten-konten macam ni, boleh klik bawah atas formnya lah. Macam tu cara dia. Okay? Alright. Niche bayam. Ada berapa jenis bayam kat pasaran? Okey tak macam Malaysia? Okey, boleh. Ada berapa jenis bayam kat pasaran? Nombor 1 ialah bayam Thailand. Nombor 2 ialah bayam Kelantan. Nombor 3 ialah bayam Selangor. Apa beza dia ialah bayam Thailand tanam kat Thailand, bayam Kelantan tanam kat Kelantan, bayam Selangor tanam kat Selangor. tak tahu tu kan. Tapi boleh. Bayam kan je lah. Tapi boleh. Tapi niche bayam tu terlalu spesifik. Mungkin niche dia ialah bayam Brazil. Ada ke bayam Brazil? Betul ke? Memang ada bayam Brazil. Yang bayam yang lain. Ada bayam Brazil okay. Alright. Nampak sangat niche saya bukan bayam lah. Aduh, betul. Ada kan macam kopi pun ada kan, kopi mahal kan di dunia pun ada kan, 3 kopi termahal. Betul. Macam-macam ada. Ada banyak jenis bayam, betul. Alright, okay. So ada banyak jenis bayam. Nanti boleh sharekan dekat ruang komen apa jenis bayam-bayam yang ada. Saya pun tak tahu juga. Saya tahu bayam satu je. Cara masak pun tak tahu. Okay, alright. So saya nak bagi bonus, tapi sebelum saya nak bagi bonus, kalau anda nak bonus, tulis dekat ruangan komen, tulis nak, dan saya akan bagikan bonus. Macam mana untuk anda createkan idea konten, bukan setakat satu, tapi baru faham macam mana kata. Bukan setakat satu, tapi banyak sangat lagi idea-idea konten yang anda boleh buat.
dalam tempoh masa 10 saat saja. Kalau nak tulis nak sekarang, dan saya akan kongsikan cara-cara untuk anda buat konten dalam tempoh masa 10 saat. Okay? Alright. Saya okay. Alright. Okay, alright. Tahu saya pun tak sabar ni apa Ready. Saya tunjukkan saya punya screen. ni Alright. Okay, ini step yang pertama. Step yang pertama ialah pergi kepada website answerthepublic.com. 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 Cuba tulis kat ruangan komen answerthepublic.com. Okay, itu step yang pertama sekali ialah buka website yang tulis answerthepublic.com. Answerthepublic.com. Okay. Lepas tu okay. Ingat anda boleh cari dua carian saja sehari untuk yang free user. Kalau dah paid user baru boleh cari banyak-banyak. Okay. So katakanlah tadi saya ambil contoh niche tadi ialah niche coffee. Niche coffee. Okay. So first kali set kat Malaysia. Ini set kat Malaysia. Okay, tak payah ambil yang UK apa semua. So kita search kat sini coffee. Dah ready? Ready? Tak kopi Melayu. Ada kopi Melayu. KOPI. Satu. Okay, alright. Kita search kopi je. Kopi Melayu boleh juga. Okay, so dia akan search. Dia akan keluar. Dia akan tunggu loading. Okay. Tunggu sabar. Jadi kalau percuma hanya 2 kali lah kan? Satu hari 2 kali saja. 2 kali satu hari. Okay, so dia akan keluar lah macam ni. Where coffee comes from, where coffee originated, where coffee is grown. So semua ni idea-idea konten ni anda boleh guna dan share pada viewers anda. Will coffee make you fat? Lepas tu Google lah, kita cari lah. Betul ke coffee make? Okay, katalah ada banyak point. Kita ambil je 3 point. Why coffee makes me sleepy? Cari lah. Alright, itu baru satu. Nampak tak? Ini semua every cabang ni ialah idea content. Bawah ni ada lagi. Alright. Coffee with milk calories, coffee with lemon, coffee with milk, coffee with ice cream, coffee without caffeine, coffee for weight loss. Bawah ni ada lagi. Sabar lagi. Coffee like Starbucks, coffee like tea, coffee versus espresso caffeine. Ada lagi bawah ni. Ada lagi. Okay. Coffee and vanilla, coffee art. Ini semua ialah idea-idea untuk anda buat konten, dan ini pun ada sekali coffee bean menu, coffee prints, coffee bean near me, coffee quotes, coffee near me. Okay, dah habis. Alright, lepas tu anda boleh download lah kat atas ni ada download CV, download lah benda-benda tu dan dia akan keluarlah dia benda-benda dia. Kiranya tadi tu. Kiranya dia dah ada mind mapping ataupun macam yalah mind mapping untuk kita just refer saja. Tak payah fikir. Tak payah nak kata brainstorming. Betul, tepat sekali. Dah kita jimat masa banyak tu kiranya. Kan kita dah ada topik. Betul, dah ada, sangat banyak. Kita just Google lah ataupun dapat. Kita tinggal just perlu Google sikit point-point tu. So idea topik dah ada, then kita Google sikit point-point tu and then kita ubah sikit headline tu bagi nampak menarik sikit, bagi nampak macam wow sikit kan. Okay, alright. Lepas tu kita pun share. Lepas ni saya memang akan buat TikTok saya lah ni. Ada konten dah. Dah ada idea konten. Contohnya can coffee help lose weight kan? Kita boleh lah bagi guys tu kopi, 3 jenis kopi yang boleh buat untuk anda kuruskan badan. Nombor 1 ialah tak minum kopi. Contohnya saya tak tahulah. Tapi kena carilah Setup coklat pun banyak. Yes, memang banyak. Sangat banyak. Okay, kalau anda punya niche ialah macam saya cari online business pun banyak. Sangat banyak. Okay, so itu dia idea konten untuk anda cari 10 saat anda boleh buat 10 idea konten saja. Kalau ikutkan tadi ada beratus rasanya, beratus idea konten. Rasa macam 10,000 idea dalam satu page tu. Terlampau banyak. Ya betul, tepat sekali. Alright, wah saya kagum itulah dia, senang je nak buat konten. Okay. Dah tak ketandusan konten. Yes, Nur Omar cakap alhamdulillah lepas ni dah tak ketandusan konten. Betul, sampai kita kadang-kadang kita terfikir apa nak buat. So bila kita dah fikir, mood dah hilang. Dah tak tahu nak buat apa, kita dah mood hilang nak record video. Dia macam malas
Betul, nak edit kat gambar tu semua kan. Kadang bila kita dah idea tu kita dah hilang dah mood semua. Tapi alhamdulillah lepas ni dah ada website, tak tahu idea apa, just masuk dalam website tu, type, dah dapat dah idea di situ kan. Simple saja. Yes, betul. Boleh try kalau nak cari gamat ke, boleh try cari gamat kan. Tengok apa yang keluar. Ataupun sea cucumber ke, saya tak pernah try lah. Nanti anda boleh try sendirilah yang tu based on niche anda. Sehari hanya 2 kali kan untuk percuma punya 2 kali. Betul. Ya, betul. Alright. Tepat So sekali. hari 2 lah. Alright. Okay, wah, thank you so much sir for the information. Memang kata sharing hari ni meletup bonus ni, saya suka. Saya pasti semua viewers hari ni memang suka. Siapa yang view hari malam ni memang kata untung. Kan? Tak rugi. Yes. Betul ke suka? Kalau suka tuliskan suka sikit, tulis suka. Cuba type komen suka. Tengok bonus tu. Blushing tak, sebab kalau diorang tak suka, kalau viewers tak suka, then buat apa kita nak buat konten-konten yang sama? So maksudnya lepas ni kita tak payahlah share bonus-bonus dah. Kita share benda-benda basic je. Sebab kalau diorang tak suka kan. So kalau diorang suka, diorang komen suka, sebab kita tahu lah okay. So maksudnya diorang nakkan konten-konten macam ni. So kita next punya live kita boleh lah tulis kongsikan lagi konten-konten macam ni. Ya betul. Konten ni bukan sahaja untuk social media, untuk WhatsApp kan, untuk WhatsApp kita WhatsApp kawan-kawan ataupun betul. WhatsApp dekat status pun. Benda ni sangat ada function lah kan, banyak ni lah kelebihannya kan. Alright. Betul. So semua dah ada. Apa lagi? Memang kata Muniratul Hidayah kata baru cek gamat banyak. Nampak? Okay, boleh ambil idea daripada situ. Ambil situ, cari idea kat situ. Konten-konten, banyak sangat konten. Dah boleh buat video, dah boleh buat kata write up kan, boleh tulis kat Facebook, bercerita mengenai apa konten. Sebab ramai yang tak tahu. Kita pun sendiri bila dapat konten tu, kita sendiri search, kita sendiri macam belajar banyak kan mengenai konten-konten kan. So benda ni kena, saya pun impress dengan tadi my wow. Alright, so apa lagi? Sebenarnya bila kita dah tahu semua benda ni, kita dah tahu dah macam mana nak dapat konten, macam mana nak dapat idea, tadi dah ada bonus, nak tahu macam mana cara-cara untuk dapatkan konten yang kata niche yang betul kan, niche yang betul kan. Segala-galanya kita dah share dah tadi, sebentar tadi. So apa lagi? Yang penting hanyalah consistency. Yes, consistency. Yes, itu yang paling penting sebab yang itu yang paling susah. Kita manusia ni kadang-kadang kita kata macam kita bila buntu nak update konten, kita stuck, kita tak post hari tu. Itu yang masalahnya manusia ni. Kadang-kadang kita post hari ni, esok tak post. Masa lusa post. Kadang-kadang seminggu cuti tak post. Itu masalah manusia, masalah dunia. Which is bila kita cakap cuti kadang-kadang kita cakap senang tapi sebenarnya sangat susah. Benda ni sangat susah. Tapi benda ni sangat penting kan. Algoritma pada dalam social media, mana-mana social media, dia punya consistency ni sangat penting. Kita punya update everyday, setiap hari. WhatsApp pun sama kan. WhatsApp tu kadang-kadang hari ni saya tak tengok WhatsApp status. Kadang-kadang esok saya tengok. Lepas saya tengok saya teringin nak beli ke, teringin nak cuba ke. Benda ni kata hari-hari kita kena post. Mungkin hari ni tak ada jualan tapi esok ada rezekinya. Kan? So apa lagi? Kena konsisten buatlah. Ya betul. Sebab apa? Sebab apa-apa pun semua dia tak ada orang yang terus start, dia terus terus orang kenal dia kan. Dia tak ada je satu. Dia mesti start dengan satu, start dengan lepas satu dia dua, lepas dua tiga, empat, lima, enam. Right? Tak ada orang boleh kira sampai 10,000 without starting with the number 1. Okay? Nak kira sampai 10,000, kena start kira 1, 2, 3. Alright, so sama juga dengan anda buat konten, you takkan dapat 10,000 konten selagi mana anda tak start dengan 1, 2. Okay, saya bagi contoh Nas Daily. Nas Daily kalau ikutkan dia punya video dia target nak buat asal dia ialah 100 video tak salah saya. Dia nak buat 100 video 1 minit. Sekarang dia dah 4,000 ke 5,000 ke macam tu juga rasanya.
dia punya video dia. So dia start dengan 1, 2, Bukan 3. saja. Yes, Contoh juga. terbalik. Ni 3, 2, 1. Alright. Alright, contoh juga macam penyanyi-penyanyi lah, selebriti kan. Dia bukan je mula tahu kita nyanyi-nyanyi je terus meletup jadi artis. Sekejap, saya start ke ataupun Sir yang start ni? Okay ke? Saya nak cakap seorang-seorang ke? Okay, alright. Boleh tolong komen tak? Siapa yang start? Saya start ke ataupun Sir yang start ni? Tak pasti Saya pun tak tahu. Saya pun baru ada balik ni. Rasa dua-dua kot. Alright. Okay, saya bagi contoh lagi lah. Macam selebriti kan, penyanyi. Sir yang start. Alright. Okay, macam penyanyi kan. Contohnya saya teringat contoh Awi. Saya cerita lah. Awi kan legend kan. Alright. Dia mula-mula dulu start pun kan dia buat konsert-konsert dekat taman kata public kan, taman awam. So buat konsert tu memang asalnya memang orang tak kenal. Band yang orang tak kenal. So orang tak kenal dia pun. So lama-lama tu barulah dia popular. So bila mula-mula tu memang macam tu. Mana-mana pun kata kehidupan kan, dalam mana-mana pun orang takkan kenal. Mula-mula memang susah sikit lah kan. Ada yang kata rain days, ada yang bright days. Biasalah kan hari-harinya. Dulu-dulu kat Fun Fair. Betul. Dulu-dulu Fun Fair orang kenal. Lepas tu dia jadi selebriti. Saya dulu selalu dengan dia nyanyi kat Fun Fair. Recruit kan. Ya. Okay. Itu pun boleh jadi konten sebenarnya. Betul. Buat satu konten, contohnya macam maaf ya kalau MCM senyap tu kan, dia tengah siap konten. Okay, so kita boleh katakanlah mungkin konten tu something yang wow kan, something yang wow sikit kan. So kita beritahu lah dekat kita punya viewers kita. Okay, saya akan kurang sikit post konten sebab apa? Sebab kami tengah sediakan sebanyak ni konten untuk kita sediakan supaya contohnya lah, bagi tahu. Itu pun boleh jadi sebagai satu konten lah. Betul. Dan dia menyebabkan viewers rasa macam wow, ada banyak effort untuk dia buat benda tu. So sometimes orang akan tertarik untuk tengok dia seseorang tu grow daripada bottom to up. So ada macam tu. Macam saya banyak macam tu. Saya follow kan ramai-ramai. Kebanyakannya memang daripada zero sampailah sekarang beratus ribu followers. Daripada dulu saya tengok dalam 2-3 ribu followers. Sampailah sekarang beratus ribu. Dan jadi macam public figure lah kan. So nampak. On the way. Saya on the way. Yes. Saya on the way. InsyaAllah, amin. Kena konsisten. Saya tak nampak dah post dia. Okay, pastikan siapa-siapa viewers dekat sini, pastikan semua follow saya punya TikTok, Sir Rahman Sazik. Dan saya Wida Ruzlan. Okay. Alright. Sebab apa? Sebab macam ni. Kalau tengok saya sekarang kan, nampak depan kamera macam okey lah, boleh cakap sikit kan. Tak adalah nampak macam kekok sangat. Boleh lah rasa macam anda rasa lah saya bercakap dengan anda sekarang ni kan. Okay, tapi saya tak always macam ni. Alright? Kalau boleh tengok dekat saya punya YouTube, saya punya first video in 2018. Itu ialah saya punya first video. Saya cabar diri saya untuk, okay Rahman, kau kena start record video. Alright? Sebab apa? Sebab going forward memang dunia akan nak lagi banyak tengok video. Alright? So saya cabar diri saya untuk record video in 2018. Memang sangat kekok, itu pun dah yang post. Bayangkan sebelum nak post tu, saya dah set up semua kan. Dah cantik sikit, ada tripod je lah sebenarnya kan. Tak apa-apa pun yang lain. Kan? Dah set up semua tu, duduk depan kamera kan. Tak boleh keluar pergi makan dulu lah apa semua kan. Lepas tu pergi buat kerja lain dulu, lepas tu okay, boleh kot buat kamera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ni sebenarnya saya nak share sikit pasal dengan tengok-tengok tepi dia kan. Dah lah. Pause balik video, pergi makan lain dulu. So itu dia punya journey dia lah berkaitan dengan video tu kan. So sama juga dengan dah nak tulis konten pun, you have to start and lama-lama dia akan okay dan makin okay. Itulah dia. Kalau dulu saya buat training online, mana ada api-api macam ni?
Sekarang meletup lah. Dulu tak ada ni earbud ni. Tak ada ya Pak semua. Tak boleh, saya tak boleh bagi bintang pada anda dulu training. Alright, okay. Okay. Alright, kita dah kongsikan semuanya. Apa yang perlu anda lakukan adalah kena buat je. Kena sediakan konten, kena konsisten, pastikan selalu bila rasa kita kalau rasa macam down tu, cuba cari konten, motivate diri sendiri sebab kalau orang lain boleh buat, kita insyaAllah boleh buat. Kan? Betul, tepat sekali ni. Alright, okay. Itu sahaja pada hari ini. Sebelum kita labuhkan tirai pada malam ini, kita jangan lupa hari ni kita ada apa ni? Ada SpongeBob lari sekejap. 30 days challenge. Bagi poster sikit, bagi poster. Apa tu? 30 days challenge untuk apa tu? Yes, kena masuk. Dia sebab, okay nampak ni poster. Saya tunjuk sikit poster. 30 days diet challenge. Dapatkan badan lebih slim, mudah, sihat. 30 days diet challenge okay. So kiranya dalam okay, saya nak ceritalah package pada untuk 30 days diet challenge ni hanya RM200 sahaja. Kalau tidak harga asal RM250. Kalau harga asal direct pada coach Suraini ni lebih tak beribu-ribu. Beribu-ribu untuk 30 hari. Dalam 2-3 ribu lah untuk 30 hari ni. So apa yang kita sediakan, okay, akan dapat percuma 1 unit fiber pack plus, okay, dapat 1 pack fiber free percuma. Alright, bukan itu sahaja, dapat e-book, okay, dan bukan e-book sahaja, ada coaching seminggu dalam 2-3 kali coaching. So kita tahu bila selalu coaching dah berapa dah kita kena bayar kan untuk kita punya nutritionist ni. Ini merupakan pakar nutrisi kumpulan Ana Eda Sinan Berhad lah. Alright, Ana Global Ventures. Okay. Alright, so untuk kata coaching ni dalam seminggu hanya kata dalam 2-3 kali ada coaching untuk pastikan kita menjalankan diet dengan sihat. Diet ni bukan untuk kuruskan saja. Sebenarnya bila kita cakap diet ni adalah pemakanan. Cara pemakanan yang sihat, yang betul, nutrisi yang betul. Kan bila kita cakap suku-suku separuh lah apa kan, so kita nak tahu nutrisi tu betul tak. So kadang-kadang kita terasa nak makan macam saya dah naik berat badan sejak duduk rumah ni kan, so betul tak saya cara makan? Sebab saya ni jenis yang kadang-kadang nampaklah naik berat badan tu. Jangan tegur. Jangan tegur. Bila kita nak makan kan, contoh kita nak makan, saya selalulah nak makan kek, nak makan aiskrim, apa lagi? All those chocolate, Nutella, petang tadi saya buat Nutella lagi kan. All this, kalau kita nak makan ni macam mana kita nak balancekan diet kita punya makanan. Semua ni akan dikongsikan dalam program ni. Okay, dalam program ni. Kalau ada sebarang pertanyaan, contoh kadang-kadang kita dapat soalan yang unik daripada customer kan. Dalam ni boleh tanya. Tanya Coach Suraini terus, coaching one to one kan, terus tanya apa yang apa yang patut kita jawab. So maksudnya Wida, 30 days diet challenge ni akan berlangsung selama 30 hari lah ya? Betul, 30 hari. Betul kan? So dengan bayaran RM200. Betul. Cuba bahagikan 200 bahagi 30. RM6.70 je sehari. Bagus. Kan RM6.70 sahaja. Lepas tu dapat lagi fiber pack plus. Kan. Best. Lepas tu dengan info. Lepas tu kalau lepas dapat info. Akhir Nazim kata saya dengan Encik Zariman dah join dah. Okay, bagus. Terbaik. Alhamdulillah. Bagus. Dapat buku diet tu tak? Ada e-book, yes, ada e-book. Dapat live coaching, yes, betul. Live coaching. Selalunya live coaching mahal kan sir kan? Kalau live betul. Coaching, kalau sesi live coaching dengan saya untuk bisnes one to one, 1 jam biasa RM700. Nak ke Wida? Setengah jam hari ni dah berapa? Dapat bonus lagi kan dari website tadi. Berapa tu kira-kira? So tapi jadi Rania kita, ya Allah, banyaknya keuntungan dan bonus kita dapat. So dapat RM200 sahaja
Lepas tu dapat lagi fiber pack plus dan kata sekarang memang kita buka lah, kita buka sampai 10 Ogos sebab kita insyaAllah kita akan kick off dalam 14 Ogos lah, insyaAllah. Alright, 14 Ogos kita kick off, kita tengok yalah pemakanan yang sihat, cara-cara lah untuk dapatkan gaya hidup, lifestyle yang sihat kan, gitu. Tengok apa ni, ni nampak ni, jomlah diet nanti korang jealous pula, Kelly kurus sorang-sorang. Nanti Wow guys. Alright, okay, I nak turunkan 2 kilo tu. Alright, sebab yang betul bila di rumah ni kita makan, main makan je kan. Bila nampak dia teringin makan. Teringin ni orang buat resepi ni kita terus buat makan kan. Macam ni cokodok ada pelbagai lah. Masih buka untuk pendaftaran. Ya, masih buka untuk pendaftaran. Boleh sahaja. Boleh WhatsApp ni 0112-646-1554. Boleh WhatsApp tu lah. Nanti nombor tu kat bawah ada. Alright, wow. Yes, was kebabung. Lepas PKP kita best baca jurnal dia dah sampai semalam. Dah sampai dah? Alhamdulillah. Laju. Wow. Alright. Okay. So, okay, itu sahaja. So jangan lupa siapa berminat boleh hubungi ni 0126461554. Okay, untuk borang saya akan bagi borang, just isi borang dan back in. That's it. Simple sahaja. Memang best. Nanti yelah banyak banyak input dan knowledge lah yang kita akan dapat daripada Suraini sendiri. Bukan senang tau nak dapat harga macam ni. Ini punya habis polish lah nak dapatkan harga ni. Ada poster di page ni. Ada poster di page ni. Okay, alright. Masa sekarang betul. Sebab kalau bukan dengan Ana Eda, memang harga dia beribu-ribu. Boleh pergi website dia, boleh tanya Coach Suraini sendiri, tanya berapa nak join. Berharga dia beribu-ribu, tapi dengan Ana Eda special price. Gitu. Kan senang nak dapat. Kalau saya jaga diet kan, Budan, tambah makan sikit nanti saya jadi macam ni. Nampak? Berisi kan? Kalau Seraman berisi macam ni rupa dia. Alright, sebelum saya kata labuhkan tirai pada program hari malam ini kan, saya nak promote sikit Serahman masih available. Yes, kena tukar balik. Bagi balik macam tadi. Berisi. Nombor telefonnya boleh WhatsApp saya 0126461554. Saya akan bagi kontak Serahman. Thank you Serahman dan Puan Wida sharing ilmu mahal malam ini. Alright, sama-sama. Terima kasih juga kerana menonton pada sesi. Ya betul. Tepat sekali. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk sesi akan datang. Okay, Wida, kita dah habis kita punya sesi kita pada malam ni. Dan harap pun anda punya start apa-apa pun start, tolong please start, do your content. Sebab apa? Sebab moving forward social media akan main peranan yang sangat penting dalam bisnes anda. So memang anda nak tarik social media ni ialah dengan konten. Alright, okay, so itu sahaja daripada saya, Serahman. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di live akan datang pada malam yang sama, dan juga minggu depan kita ada live pasal apa Uda? Special, ada tetamu jemputan Celebrity Facebook. Kita ada kita bersama seorang selebriti, Celebrity Facebook. Memang saya pun tak tahu macam mana boleh jemput. Firza ke? Amira Firza. Bukan Amira Firza. Lain. Amira Firza saya akan pastikan yang akan jadi moderator ya. Okay, bagus. Alright. Ini memang celebrity jemputan special untuk minggu depan. Alright. Pada masa yang sama 9 malam hari Rabu, okey, kita borak. Jangan kata tengok air macam ni. Okay, jangan lupa memang kena set hari Rabu 9 malam tengok. Minggu depan memang seronok. Kita ada selebriti jemputan daripada Facebook memang followers dia meletup-letup. Bila kita tengok, wow, beliau merupakan penulis.
Siapakah beliau? Nantikan minggu depan. Yes, berarti dengan poster saya memang kena rahsia sikit benda ni sebab saya suka surprise. Bila surprise lagi best. Alright, okay. Itu sahaja saya Wida Ruzlan bersama saya Dan saya Sir Rahman. Jumpa dalam lagi. kita punya sesi 30 minutes extra sales. Extra income. Betul. Okay. Jumpa lagi di hari yang lain. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love, 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 love.